Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita bertemu lagi sekali untuk majlis ilmu yang berceritakan khas untuk mereka yang bukan saja diabetik, sebenarnya bagi mereka yang pre-diabetik, sebab terlalu ramai sekarang, termasuk mereka yang ada high blood pressure dan juga yang suspek kanser ataupun tengah kena kanser, dan sebenarnya untuk autoimmune pun, sebab semua ada kaitan dengan glycemic faktor ataupun indeks pada malam ini. Cuma saya nak memudahkan supaya anda sekalian faham dan jangan terlalu risau tentang jargon-jargon ataupun nama-nama terminologi sains ni, sebab sebenarnya dia adalah satu petunjuk sahaja daripada kalau orang tanya anda faham tak apa glycemic index, apa maksud glycemic load, betulkah 2 keping roti sama dengan 8 sudu teh gula pasir, semua tu supaya you dapat tanggapan ataupun perspektif yang betul pada malam ni. Boleh? Okey, kalau boleh anda tolong kalau sudi tekan share, tekan like, tekan love. Selalu saya kata love is the cure for almost all diseases, termasuk yang sakit hati pun. Okey, pada malam ini kita nak berceritakan tentang glycemic index dan glycemic load, dan once and for all you supaya tak confuse lagi dah. Anda tahu di dunia kita sekarang ada hampir 400 million rakyat yang kena diabetes dan 1.2 bilion yang dipanggil pre-diabetic, maksudnya dah menunggu giliran kena diabetes. Dan sama banyaknya high blood pressure, cancer comes next, termasuk autoimmune disease, dan setengah daripada figure yang saya bagi ni adalah berada di negara Asia, termasuk India, China, Malaysia, Indonesia, Singapura. Antara yang teramai Malaysia jugalah menjadi peneraju di Asia Tenggara. Jadi kebanyakan daripada makanan kita, hampir 70% daripada keseluruhan pemakanan kita terdiri pada karbohidrat. Makanan staple, makanan stabil kita ialah dipanggil karbohidrat. Nombor 2 fat, nombor 3 protein. So 68%, 20%, 12%. Dibandingkan negara Eropah dengan negara Barat, mereka hampir cuma 50% ataupun 48% karbohidrat, 35% dia orang banyak fat dan cuma 16% protein. Namun dua-dua tempat ni bermasalah penyakit-penyakit yang tidak berjangkit. Saya ulang, penyakit yang tidak berjangkit adalah terdiri daripada 70% daripada semua penyakit dalam dunia ni. Penyakit tak berjangkit macam yang saya cerita malam ni lah, yang 3 serangkai, termasuk penyakit autoimmune, penyakit diabetes, high blood, kolesterol, heart problem, ni semua, kanser, semua ni tak berjangkit, tetapi mereka merupakan 70%. Dan kalau anda tengok dari segi riwayat hidup kita, sejarah hidup manusia daripada hampir 4 million tahun dahulu, semuanya bermula daripada cuma hunter-gatherer sahaja. Maksudnya kita pergi memburu, kita cari makan, kita dapat makan, kita apa yang ada je. Tapi hampir 10,000 tahun sebelum sekarang ni, kita dah menukar kepada agriculture. Maksudnya pertanian, dan setelah pertanian biasa sekarang dah jadi industrial, maksudnya ada cara-cara yang memudahkan, pakai industri, pakai gadget ataupun alat-alat teknologi, termasuklah scientific hybrid, GMO dan sebagainya, pesticide, insecticide dan sebagainya. Kita cuma 200 tahun yang lepas sahaja yang dapat tahu tentang masalah-masalah protein, karbohidrat dan fat. Anda nak tahu tak, yang glycemic index yang saya nak cerita malam ni baru diketemui pada 1981 saja, baru lagi, tak sampai berapa tahun ni, berapa tahun, 30 tahun, 20 tahun je kan, tahu tak? Jadi no, about 40 years, 40-50 years lah, lebih kurang macam tu. Jadi anda nak tahu benda-benda baru macam ni adalah disebabkan manusia tu nak bagi angka kepada sesuatu seperti nasi lah, roti dan sebagainya, tapi kita belajar dulu sama ada masuk akal tak masuk akal, tu kita yang buat keputusan pada malam ni. Cuma kalau saya nak beritahu pada anda, makanan yang sejak daripada bermilion tahun dahulu sampai sekarang ni dah bertukar daripada beratus ribu jumlah jenis
makanan yang ada di dunia, termasuk tumbuh-tumbuhan yang paling banyak sekali kan, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayur-sayuran ni ada hampir 300,000 dia punya variety. Tetapi di kecilkan, maksudnya dipilih oleh manusia di dunia ni cuma tinggal lebih kurang 6 saja yang jadi very staple, maksudnya yang diguna pakai hampir setiap hari. Contohnya setengah negara pakai gandum, betul. Kita banyak pakai apa? Pakai nasi, beras. Lepas tu corn, ada banyak juga negara yang menggunakan jagung sebagai makanan stapil. Potato, ada negara yang pakai ubi kayu dan ada yang pakai ubi keledek. Faham? Dan termasuklah soya bean sikit, dan ada negara-negara yang banyak menggunakan kekacang. Okey, tapi 6 yang tadi tu ditukar pula oleh industri menjadi beribu balik. Contoh, dengan gandum saja diperbuat di supermarket, kalau tengok asal usul daripada gandum tu, daripada rotinya, biskutnya semua tu sampai 2,000 lebih barangan pula, makanan lah boleh dipasarkan. Kalau daripada beras pula hampir 1,000, dan daripada jagung hampir another 1,000 jenis juga makanan yang diperbuat daripada asalnya daripada jagung. Jadi mau tak mau saya nak bagi nasihat pada anda, nanti bila saya sebut glycemic index, you dan saya tak boleh ingat. Saya dalam tulis ni pun saya tak ingat dia punya angka pun. Contoh yang senang-senang boleh ingat lah. Contoh glycemic index, kalau saya nak bagi definisi ialah, okey, ini dia dah mula okey, ni ilmu dia. Glycemic index ialah apabila sesuatu makanan yang berbentuk karbohidrat. Saya ulang, ini cuma untuk karbohidrat saja, tidak termasuk fat, tidak termasuk apa lagi satu, fat dan protein. So lebih kepada karbohidrat, yang mana glycemic index adalah petunjuk. Glycemic tu, glycemia tu maksudnya gula dalam darah, glycemia. Index adalah petunjuk. Jadi dia menunjukkan betapa cepatnya apabila kita makan sesuatu yang ada karbohidrat. Kalau you faham tentang gula, tapi tak semestinya gula, beras semua tu tak berbentuk gula kan, tapi dia ada molekul gula, maka dia dipanggil karbohidrat. Karbohidrat tu berapa cepat dia boleh naikkan you punya gula dalam darah, dan lepas tu dia turun lepas 2 jam. So kita nak tengok berapa cepat. Lagi cepat dia naik, lagi tinggi dia punya glycemic index. Faham? Contoh, kalau glukos, dia orang bagi figure sebagai orang panggil rujukan. Maksudnya apa-apa pun dia merujuk kepada glukos. Glukos ni samalah, dextrose pun namanya sama, dia sebagai reference. Okey, maksudnya sebagai rujukan dia, asas dia. So dia bagi angka 100. Apa-apa pun kita rujuk ataupun kita refer kepada apa tu tadi saya sebut tadi, glukos. So 100 Jadi kalau glukos 100, saya bagi contoh-contoh. Kalau nanti you dengar perkataan atas daripada angka 70, itu diiktiraf sebagai tinggi. 100 tu tinggilah glukos kan. Kalau medium antara 56 hingga 69. Buat-buat ingat lah, lepas ni lupa tak apa. Okay. Tapi kalau you terbaca mana-mana, dia kata glycemic index GI-nya bawah pada 55. Yang tu you boleh makan, terutama sekali orang diabetik lah. Kalau lagi bawah, lagi you boleh makan. Itu maksud saya. Okay. So contoh saya bagi beberapa jenis buah-buah yang you, ataupun makanan, ataupun inilah nasi-nasi dan sebagainya. Glukos 100, kita bandingkan yang dengan table sugar dahulu. Maksudnya gula pasir yang kita bubur dalam kopi, dalam teh kat kedai-kedai semua tu kan, yang kita cedok dengan sudu teh, atau selalunya sudu teh lah. So malam ni kita nak cerita dengan saya makan sudu teh. Berapa sudu teh dalam sesuatu makanan. Baik, table sugar glycemic index dia 63 berbanding dengan glukos 100. Kalau kita ambil yang tinggi dari segi makanan yang saya benarkan, iaitu potato, ubi kentang. Bergantung pula ubi kentang tu sama ada dia raw, tak masak, ataupun dah direbus, ataupun telah dibakar dengan kulit sekali ke, di microwave atau di salai tu, ataupun di mash kan potato tu, dibuat mash potato. Daripada raw sampai mash tu dia bertukar. Maksudnya lagi senang dia absorb, lagi senang pencernaannya, lagi tinggi glycemic index GI.
kita habiskan glycemic index dahulu. Jadi kalau ambil mashed potato tu hingga kan katakan 90. Kalau ambil raw tu rendah bawah pada 40. Tapi kalau ambil yang katakan boil dah dekat 82 macam tu. Faham? So antara 40 hingga 80 hingga 90 bergantung kepada cara masak pula. Tapi secara ringkasnya potato ni tinggi daripada gula pasir. Okey. Kalau dibandingkan dengan soda drink pula, maksudnya ni minuman-minuman ringan ni, minuman yang orang panggil apa, yang dalam can, yang dalam tin itulah kan, dalam yang orang kata advertisement banyak-banyak tu, energy drink semua tu ada hampir, kalau dari segi sudu teh gula dibandingkan dalam satu tin soda drink tu ada lebih kurang 8 teaspoon. 8 teaspoon. Kalau rice cake yang dibuat daripada beras tapi dibuat macam cookies tu ada sampai 5 teaspoon, lebih kurang 3 ketul rice cake. Saya bagi contoh je. Kalau you ambil cornflakes, pernah dengar cornflakes? Selalu yang saya bagi daripada tinggi turun ke rendah-rendah, boleh? Saya bagi contoh je. So cornflake ni lebih kurang 7 teaspoon. Senang saya cakap, kita bandingkan dengan berapa sudu teh gula pasir. Okey, tidak nanti glycemic indexnya 79, siapa nak ingat kan, betul tak? Kalau donat pula GI dia glycemic index dia 76. Anything above 70, saya kata apa? Anything above 70 diiktiraf sebagai tinggi. So yang 76 ni dia satu donat lebih kurang 5 sudu teh gula. 5 sudu teh gula pasir. Okey. Lepas tu watermelon. Tinggi ni, watermelon 76. Tapi walaupun watermelon tu tinggi, you jangan risau, you boleh makan. Tembikan ni sebab apa? Nanti saya cerita tentang dia punya karbohidrat tak banyak dalam tu. Jadi bila karbohidrat, nanti saya bagi tahu jumlah karbohidrat dalam makanan tu pun mainkan peranan. Tapi dia punya kecepatan naik gula, itu yang dipanggil glycemic index. Berarti dalam setengah jam you makan benda-benda yang atas pada 70 glycemic index ni, dia akan meloncat naik. Kalau ambil darah, cucuk kat ujung jari tu tengok, wah dia tinggi kan. Lepas 1 jam dia dah mula turun balik. Okey. Tapi watermelon ni pun lebih kurang 2.5, tak tinggi sebenarnya, tablespoon of sugar. Yang ni nak kena dengar. Roti whole wheat, tahu gandum yang dia panggil whole wheat bread tu, yang panggil wholemeal bread tu, yang tu lebih kurang 3 teaspoon saja. Tetapi kalau yang roti putih yang you tak payah sebut brand lah kan, kalau ambil 2 keping je, tak payah banyak, 2 keping je dah hampir dekat 8 teaspoon gula bersamaan. Dia punya glycemic index sebab apa? 85. Dia punya white bread. Kalau yang brown bread tu, yang wholemeal bread tu, yang kasar sikit tu, yang tu bukan cuma lah 71 juga. So semua roti-roti 70 ke atas. Ingat saya kata tadi, asalnya daripada mana? Daripada gandum. Lagi diproses, lagi putih, lagi melepak, lagi you rasa manis-manis, lagi lembut, lagi boleh tahan sampai 3-4 hari tu confirm. Tinggi, dan dia punya gula punya equivalent persamaan pun sama. Okey, boleh ikut baik. Pancake, siapa pernah makan pancake, you tahu kan, you bubuh honey, tak usah kira honey lagi, pancake tu saja dah 67 glycemic index, dan dia bersamaan dengan 13 teaspoon. Kalau yang besar punya, bukan pancake yang kecil tu. Pancake ada 2 jenis, satu yang kecil, satu yang besar. Yang besar tu yang 6 inci punya size tu. Okey, 6 inci yalah besar lah juga kan. Okey. Itu ada berapa? Saya kata teaspoon dia 13 sudu teh, yang dalamnya kalau you ambil gula tu 13 kali sama dengan satu pancake yang 6 inci punya diameter. Okey. Ni sekarang nasi putih pula. Tadi nasi-nasi yang saya kata apa tadi, rice cake, belum lagi nasi, baru kali pertama saya ceritakan ni, dengar sebab ramai kita suka nasi kan. Okey, nasi dia medium 66 glycemic index, bawah pada 70, tapi belum rendah lagi, masih tengah-tengah 66. So dia punya persamaan, kalau satu mangkuk apa orang panggil nasi tangkup tu, terbalikkan dia, kan tarik naik atas, lebih kurang 200 kalori lah kot. Okay, dia bersama dengan hampir 13 sudu teh gula.
13 sudu je, tak banyak kan. Faham lah kan. Jadi kalau you ambil sampai 2 kali, kena pula dengan nasi biryani dan sebagainya, hampir dekat berapa, 20 sudu teh. Okey, 20 sudu teh banyak lah tu gula kan. Kalau dialihkan jadi gula semualah. Baik, dates jaga baik-baik. Walaupun kurma tu digalakkan boleh makan, tapi yang lagi kering lagi you kena hati-hati, sebab dia semua dah concentrate, airnya dah tak ada, tinggal dia punya manisan sahaja. Lebih kurang 2 ounce. 2 ounce tu lebih kurang berapa? 2 ounce tu lebih kurang 6 atau 7 orang panggil biji kurma, hampir 8 teaspoon gula. Okey, spaghetti. Ni orang yang suka modern-modern lah. Spaghetti ataupun ni lah jenis-jenis makanan Itali ni, 58 glycemic index, dan dia punya sudu teh dia gulanya bersamaan dengan 8. Honey lebih kurang 3 sudu teh. Baik, saya nak introduce kat you sekarang perkataan glycemic load pula. Okey, sebab yang bawah-bawah ni lagi semua rendah lah. Wah, pada tu kalau saya cerita tentang makanan lain, glycemic index dia dah mula turun. Daripada pineapple, daripada banana, pisang semua, walaupun dia kalau yang masak tu tinggi lah 60 ke atas, tapi kalau yang biasa masak biasa saja, belum lagi ranum, dia baru 50-55. Masih lagi kelat-kelat sikit lagi bagus. Saya habiskan brown rice dah 50 ke bawah, orange, apple dia turun ke bawah 50-40. Kebanyakan buah-buahan dia bawah pada 50. Dia kawasan yang low glycemic index. Jadi betul lah yang you ikut D&D diet tu, alhamdulillah. Saya pun risau juga tadi, ada tak buah-buah. Saya terkejut juga tengok potato sampai tinggi begitu sekali. Tetapi rupa-rupanya potato pun ada cara yang bila you masak, you buat mashed potato saja tinggi sangat. Kalau dia masih lagi peringkat you boil ataupun you masih dekat dengan raw lagi, belum diproses, buat sayur tu masih lagi boleh makan, no problem. Tapi bila nak turun kepada pear, pada carrot, pada lentils, semua dah turun pada 30. Glycemic indexnya lambat nak naik gula tu, sampai dia punya value dah turun sampai 30. 30 tu kira cantik lah, faham? Jadi kan kalau glukos berapa saya kata? Glukos tu 100. Kalau you tengok apple 39, pear 38, pisang yang tak ranum baru 38 macam tu. Kalau carrot masih lagi 33, especially kalau you dah masak pula carrot tu, dia lagi turun. Kalau raw carrot yang tengah manis-manis tu, tengah you rasa rangup sedap tu, yang tu dia tinggi sikit dalam 70. Tapi jangan risau, sebab dia banyak fiber. Nanti saya cerita tentang glycemic load pula. Saya habiskan glycemic index dulu. Semua beans, kidney beans, kacang-kacang kuda, barley, cashew nuts, all the nuts and the seeds semua turun pada 28, 25. Vegetable naik balik 40. Tapi dia main 40, 50 macam tu je. So all vegetable, all yang kita belajar tentang fruits and nuts and seeds and legumes semua okey. Cuma you kena hati-hati tentang potato tadi, tentang sweet potato, tentang yam, keladi, tentang ni lah yang karbohidrat yang kompleks, tapi dia masih lagi berbentuk karbohidrat. Faham? Cuma you jangan risau juga. Sebab apa? Mereka tidak mempertikaikan tentang fiber lagi. Sekarang saya nak bagi tahu kat you, apabila dibuang fiber nanti, apabila dibuang katakan batang-batang, kan sayur tu kan ada benda yang tak digestible langsung, yang tak boleh soluble dalam usus kita, yang boleh proses cuma bakteria. Bahan-bahan yang cuma diperlukan bakteria, you jangan risau. Makanlah banyak mana pun, sebab you jamu selera, sambil you kenyang, you bagi bakteria yang happy, maka glycemic index walaupun kadang-kadang macam sweet potato, ubi keledek kan tinggi, tapi bila dibuang dia punya fiber dan sebagainya, maka tinggallah apa yang dinamakan konsep glycemic load. Glycemic load ni maksudnya, tadi berapa cepat kan gula nak naik kan. Glycemic GL pula, glycemic load bererti berapa banyak sebenarnya karbohidrat yang ada sebenar-benarnya dalam makanan kita tu. Faham? Contoh saya kata tadi macam pineapple. Apa tu? Pineapple, nanas. Kan nanas hampir 58 dia punya glycemic index. Tu dah dekat pertengahan tinggi dah.
kan. Atas pada 55 tu dah kira menengah lah. Tetapi you jangan risau apabila kita buang dia punya, maksudnya bukan buang, bila kita makan, bila sabutnya, seratnya orang kata apa, tak didigest oleh kita punya body, tetapi didigest oleh siapa? Oleh bakteria. Fiber-fiber ni dibuang, tinggal cuma karbohidrat saja. Jadi karbohidrat punya jumlah tu lah yang dinamakan ada faktor glycemic load. Berarti lagi kurang karbohidrat dalam makanan itu, lagi rendahlah you punya glycemic load. Faham? So, satu, mempertikaikan tentang betapa cepat naik glukos. Nombor dua ialah berapa banyaknya karbohidrat sebenar yang ada dalam makanan tu. Okey, sebab tu kalau you ambil aiskrim, ni saya bagi contoh supaya you dapat faham. Aiskrim kalau glycemic indexnya cuma 30 lebih je. Wah, you kata kalau macam tu aku lipat lah, betul tak? Apa-siapa. Glycemic index cuma 30 lebih. Sama standard dengan beans saja. So, aiskrim boleh makan lah. Betul, boleh makan sebab glycemicnya rendah. Tetapi dia ada bahan-bahan lain lagi kan. Ada gulanya berapa banyak. Dia tak hitung gulanya sangat kat dalam tu lagi. Dia tak hitung lagi pewarna dia, tak hitung dia punya fat. Fat dia berapa persen, hampir 40-50%. Susu dia lagi semua. Jadi sebab tu kalau you cuma pakai glycemic index ni dan cuma glycemic load saja. Glycemic load tu maksudnya, saya kata apa tadi? Betapa banyaknya karbohidrat sebenar-benarnya ada dalam tu. Sebab tadi glycemic index tak mempertikaikan tentang ada serat tak ada serat, tapi glycemic load dia tanya dalam tu. Sebab itulah you tengok buah tu macam besar macam tu, tapi dia punya glycemic index dah lah rendah, dia punya glycemic load pun rendah. Maksudnya karbohidratnya tak banyak dalam tu. Jadi kalau you tengok dia punya berapa, orange tu sama dengan 2 teaspoon saja gula, apple 1 je teaspoon. Kalau you ambil katakan ke kacang 1/3 teaspoon saja. Dia dah mula turun. Jadi kalau nak makan, secara kesimpulan malam ni ialah tolak bahan-bahan yang dah confirm macam saya cerita selalu. Dalam DND diet, kalau nak lari daripada tinggi glycemic index dan tingginya glycemic load, you tolak bahan-bahan yang bergula. Ikut cakap, susu semua tu, itu tak termasuk dalam cerita malam ni. Tapi kalau you ikut tentang karbohidrat saja, ambil yang berserat, saya kata okey, dan banyakkan sayur, banyak buah-buahan, banyak yang menghijau. You tak payah fikir ni, tak payah ingat semua ni. Cuma kenapa saya mengajar juga, sebab takut orang tanya nanti you macam tak tahu pangkal ujung apa dia glycemic index, apa dia glycemic load. So saya summarize lagi sekali. Saya ingatkan you, kalau orang tanya apa tu glycemic index, kata kat dia orang betapa cepatnya gula tu naik. Lagi tinggi glycemic index, berarti lagi cepat dia naik. Alright. Tetapi tak berarti sampai you tak boleh makan langsung. Sebab apa? Nanti kalau glycemic loadnya rendah, no problem. Sebab bila glycemic load tu maksudnya berapa berat, berapa banyak ada karbohidrat dalam sebenarnya. Contoh nasi kan tadi saya kata sampai 70 kan, tinggi juga dia punya glycemic index. Tapi kalau you cuma makan sejemput, no problem. Faham tak faham? Okay. Sama juga kalau saya kata okey lah, saya kata orange rendah, boleh makan banyak. Tapi kalau you makan sampai 2 kilo satu hari, tinggi juga balik. Faham tak faham? Cuma siapa yang nak makan sampai 2-3 kilo, betul tak? Bahan-bahan makanan-makanan yang rendah glycemic index dan rendah glycemic load, you selamat, InsyaAllah. So bagi mereka yang ada high blood, ada diabetes, ada penyakit kronik, termasuk kanser sekalipun, tolong cari makanan-makanan yang rendah glycemic index dan rendah apa saya kata tadi, glycemic load. Alright, terima kasih ya. Agak you boleh faham tak? Tapi faham tak faham pun jangan bimbang, sebab ini cerita glycemic index dan glycemic load ni masih lagi diperdebatkan di khalayak saintis-saintis, sebab dia kata tak aci sebab you cuma cerita tentang karbohidrat. Mana orang makan cuma karbohidrat saja, betul tak? Kita mesti makan dengan campuran sayur, ada minyak sikit sana, ada fat, ada protein sikit, walaupun bukan daripada binatang, ada juga daripada makanan-makanan sayur semua, kacang semua kan ada karbohidrat. Jadi makanan ni harus ditengok secara menyeluruh. Cuma malam ni supaya you dapat ilmu tentang, kalau orang tanya, you dah tahu apa itu GI, glycemic index, dan apa itu glycemic load. Alright, thank you very much. Kita bertemu lagi pada masa yang terdekat. Saya mengharapkan anda semua happy semua. Jaga baik-baik. Sekarang masih lagi ada
COVID yang berleluasa. Kita akan cerita kalau facts and figures dah betul tentang Omicron tu, sebab saya pun tak nak terus menceritakan bahan-bahan cerita yang belum lagi kita kenal pasti. Okey, apapun anda berhati-hati, boleh? Okey, dunia bahagia, akhirat syurga. Let go, feel good all the time. Bye, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurdin Darus. Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Negara, Jabatan Psikiatri di University Hospital, dan lepas tu saya buat corporate program. Tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena kanser pada 2001. Bukanlah seronok tetapi pengalaman. Kali kedua saya kena relapse pada 2012. Di pengalaman tu saya nak share dengan anda, kalau anda bermasalah berpenyakit ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental, tak jadi hal, asalkan you nak merubah hidup you. Dan bagi mereka yang belum sakit pun paling mustahak untuk mempertahankan, menghindar daripada kena sakit. Tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan DND Well for Life 90 Day Challenge, maksudnya 90 hari punya cabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda. Mau tak? Okey, apa yang dia akan dapat dalam program tu, nanti kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami. Kita fokus kepada penyakit yang serius dulu, kanser lah, diabetes, high blood pressure, kolesterol, jantung, untuk autoimun terutama sekali, arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya. Yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu. Yang penting sekali ialah teknik tu. Kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach you, iaitu teknik macam 7 day living, teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sihat walafiat sepanjang hayat. Kita kena belajar. Orang Okinawa daripada Jepun, apa yang dimaksudkan dengan ikigai, saya akan ajar juga macam mana nak cari hala tujuan hidup. Ramai orang stres sangat sekarang ni, dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk bersama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sihat walafiat, merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyihatkan body secara mental dan fizikal. Okey,